Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bertemu kembali dalam pengajian kuliah maghrib kita secara online. Seperti yang kita semua maklum, kita masih lagi dalam keadaan ber-PKP, masih dalam SOP yang tidak dibenarkan buat kita untuk melakukan ataupun mengadakan kuliah maghrib maupun kuliah subuh ataupun aktiviti keagamaan ini secara fizikal ataupun offline. Jadi dengan kemudahan yang ada buat kita ini, yang kita boleh capai, yang kita boleh akses pada setiap masa, setiap tempat asalkan ada line internet, kita boleh buat pengajian kita secara live. Sama ada pengajian itu dilakukan secara live, malah kita boleh lakukan juga macam sekarang tiap malam Jumaat contohnya. Kan, kita di Malaysia ada yang melakukan bacaan Yasin secara online yang dilakukan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Ada yang guna Google Meet, ada yang guna Zoom, adalah macam-macam lagi aplikasi yang digunakan untuk melakukan aktiviti keagamaan baca Yasin contohnya. Jadi kita malam ni insya-Allah melalui FB Surau Al-Qudus Persin 16 Putrajaya. Jadi kita teruskanlah kita punya program kita, iaitu pengajian atau kuliah maghrib pada jadual-jadual ataupun hari-hari yang telah ditentukan. InsyaAllah, moga-moga dengan masa yang terluang ini antara maghrib dan juga isyak ni, yang masanya tak berapa nak panjang sekarang, kalau tidak sebelum-sebelum ni, kan, kita boleh tunggu sampai isyak 8.45. Tapi hari ini beberapa hari yang lepas isyak dalam lebih kurang jam 8.43, sampai 8.43 lah, ke 8.39 tak silap. Tapi tak apalah, walaupun masa tu pendek, tapi kita cubalah untuk bersama-sama meluangkan masa bersama-sama untuk mendengar tazkirah, mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar juga hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maklumlah kadang-kadang manusia ini dia terlupa, terlalai, jadi perlu diperingatkanlah. Termasuk kita hak duk bercakap ni juga kan. Jadi kita sama-sama lah dapat ambil manfaat dari kuliah maghrib secara online insya-Allah pada malam ini. Harap-harapnya suara saya dapat dengar lah dengan clear dekat sana lah. Ialah bila sebut online, bila sebut sistem, kadang-kadang sistem tu, kita contohnya kita pergi ambil duit pun, kadang-kadang disebabkan sistem, kita tekan semua mesin dekat ATM nak cucuk ambil duit kan, kena pula jumlah yang banyak, tiba-tiba duit tak keluar. Tak keharu kalau takat 10-20 ringgit tak apa lagi, tapi kalau dah sampai 1,000 ringgit kita tekan tak keluar duit, menggarau juga kepala. Itulah kata, walaupun sehebat mana pun sistem tu, manusia yang cipta mesti ada lompong dan kekurangannya. Jadi harap-haraplah saya punya suara ini dapat didengari dengan jelas. Ini pun guna mic orang kata mic boya lah, nak beli hak mahal-mahal tak mampu sekarang kan. Yang jenis wireless tu yang RM200 tu kan, yang kotak ni kan. Tak boleh nak beli, kita beli hak murah je lah. Boya kan, berapa puluh ringgit je boya ni kan. Jadi insya-Allah malam ni dengan semangat yang baru, kita pun baru masuk bulan Muharram, masih lagi dalam bulan-bulan haram, yang mana bulan haram ini ada 4 bulan. Kita reflect balik 4 bulan. 1 bulan itu terpisah daripada 3 bulan yang lain berturut-turut, iaitu yang pertama Rejab, yang kedua Zulqa'dah,
Zulhijjah, Muharram, iaitu 3 bulan berturut-turut. Yang mana bila disebut bulan haram ini, dia punya semangat dalam dia ceritanya ialah antaranya iaitu bagaimana masyarakat Arab jahiliah ketika dulu, zaman dulu, mereka sampai je bulan-bulan haram ini mereka melaksanakan gencatan senjata, tak berperang, tak bergaduh, tak bergocoh, sampai diceritakan dalam sejarah sekiranya lalu depan dia pembunuh si bapa dia atau ahli keluarganya, mereka tak berbalas dendam. Tunggu dulu, sebab apa? Dalam bulan haram, hormati bulan haram. Cara tak langsung apa nak nyatakan kepada kita ialah bulan-bulan haram ini menganjurkan kita buat baik banyak-banyak, malah diceritakan, diungkapkan, dibahaskan oleh ulama juga apabila berkenaan dengan bulan-bulan haram ini, buat kebaikan itu akan digandakan pahala, buat benda yang bukan-bukan juga akan digandakan dia punya dosa. Jadi kita ambil lah kesempatan semangat bulan haram yang baru ini, bulan tahun baru Hijriah, iaitu bulan Muharram, yang mana kita semua pakat dapat dalam media sosial kan, orang duk forward lah, WhatsApp lah, mungkin dalam Facebook ada, mungkin juga dalam Telegram pun ada. Umur kita iaitu berkaitan dengan umur miladi dengan juga umur tahun Hijri. Jadi ada dua. Bila tengok dalam umur miladi dan juga bulan hijri, ada perbezaannya, kita boleh tekan. Kita tekan. Kan? InsyaAllah saya 19 hari bulan ni bersedih saya. Tekan. Kan? 19 hari bulan Ogos 1978. Kita pun tekan. Pak, keluar yang hijri punya tarikh. Kalau ikut miladi Masihi itu dah 43 tahun. Tapi apabila tengok dalam bulan Hijriah tu, dia tambah lagi 2 tahun. Maknanya ada pertambahan umur 2 tahun biasa apabila dilihat kepada kalender Hijri dan juga kalender Masihi. Jadi kita pun pakat-pakatlah tengok kat mana kita punya umur kita. Saya tertarik ada itulah apa motivasi kat sekolah saya lah, tempat saya kerja tu. Dia cerita 5 tahun lepas. Kan, dia orang buat untuk budak-budak, kita pun tak apalah, kita jangan sama nak tengok kan. Dia bagi berucap dulu, kita boleh panggil pakar motivator lah kan. Motivasi kita pun duduk kat sekarang ni perlukan motivasi nak hidup kan, motivasi nak hidup. Terima kasih Abang Din, terima kasih Abang Din, insyaAllah Abang Din lah, lepas ni kita jumpa. Okey, apa motivasi lah, kita perlukan motivasi untuk kehidupan, untuk terus melayari kehidupan kita sekarang ni. Yalah, semua dalam keadaan mental dan sebagainya. Jadi kata motivator tu kepada student, kita pun tengoklah ditariknya apa, dia ambil tali, ambil benang, apa pun benang lah, warna tak kira lah, warna apa pun, warna merah ke warna hitam pun jadi benang. Kita tarik, kita ukur dekat pembaris sampai 63 cm. Maknanya setiap 1 cm tu mewakili kita punya umur kita. Maknanya 1 cm setahun, 2 cm 2 tahun, 3 sampailah 63 cm, iaitu 63 tahun. Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kebanyakannya umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umurnya lebih kurang sampai 63 tahun lah. Itulah kita ambil lah secara average. Kita ambil, kita bawa tarik benang tu sampai 63 tahun. Kemudian kita letak 63, kita angkat. Bila kita angkat tu, ataupun sebelum angkat, kita ambil gunting, kita pergi gunting dekat mana umur kita. Kan, umur kita tak kisahlah guna tahun Hijri ke, guna tahun Masihi ke, tak kisahlah, asalkan tahun kita punya umur kita. Jadi contohnya kalau umur saya 43 tahun, saya akan potong pada umur pada 43 cm. Bila potong umur 43 cm, ada balance lagi yang kita sebut tadi sampai 63 cm. Jadi setiap cm tu mewakili 1 tahun. Dari 43 tahun kita potong pada 43 cm, ada sampai 63 cm tu ada lebih kurang 20 cm. Jadi kita angkat benang tu, tengok dia yang dah berlalu tu banyak, yang tinggal tu sikit. So kita pun jelah bagi refleksi diri kita. Umur pun dah tak berapa nak panjang, tengok pendek lagi, cukupkah kita pun jelah. Dengan keadaan sekarang, kita pun tak sangka kematian itu menjemput kita dengan cepat. Siapa nak sangka? Ialah COVID-19 ini kadang-kadang boleh membawa, bukan kadang-kadang lah, kita pun semua makruf dan tahu boleh menyebabkan kematian itu berlaku secara mengejut. Malah Rasulullah pada sebut dalam hadisnya, kata Rasulullah, afna ummati bi ta'ni wa ta'un. Afna ummati, iaitu hancurnya umatku ini dengan bita'ni. Bita'ni itu peperangan. Yalah, peperangan pun berlaku, wa ta'un, dan juga penyakit-penyakit yang berbentuk ta'un ini, penyakit yang sedang merebak dan berwabak dan boleh membawa kepada kematian. Jadi
kena pada kita melalui zaman yang senang kita lalui ini, iaitu COVID-19 benar-benar berlaku. Jadi ada yang meninggal, kita pun tak sangka, yalah, masuknya hospital, ditidurkan dan sebagainya. Jadi semua tu menunjukkan kepada kita kematian tu makin hari makin dekat kepada kita. Jadi kalau kita tengok tadi pun, kita punya tali umur benang yang kita tarik tadi pun, umur kita angkat tengok berapa, tinggal tak panjang mana dah. Tetapi di sana juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Macam mana orang kata guideline ataupun bottom line yang digunakan untuk kita melayari kehidupan kita ini, yang mana dunia ini cukup banyak cabarannya. Kan? Kalau kita baca dalam surah Al-Mulk, ada juga diceritakan Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita, dunia ini diuji untuk melihat kepada mana kebaikan kamu, mana keburukan kamu. Ayyukum ahsukum yang mana ahsanu a'mala, iaitu yang baik amalannya. Kita pun kalau boleh semua nak mati ada husnul khatimah. Kadang-kadang kita pun tak sangka orang-orang yang rupanya buat kebaikan yang senyap-senyap, tapi kematian di hujung akhirnya matinya diangkat, ditangisi oleh ramai. Allahu Akbar. Kita pun tak payah cerita panjang lah, tahu dah siapa yang dalam masa yang terdekat ni, kan? Kita pun tahu kalau kita dapat macam tu, alhamdulillah. Tapi tak apalah, kita usahalah sebanyak mana amalan yang kita mampukan, kita mampu lakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang ditakhrijkan daripada Imam Ahmad dan juga Ad-Darimi, daripada Abi Bukrah radhiyallahu anhu, anna rajulan, seorang lelaki ini datang, seorang lelaki, tak disebut siapa, rajulan, qala ya Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nasi khair, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasi khair, siapakah manusia yang terbaik? Seorang lelaki itu datang tanya kepada Rasulullah. Rasulullah ni apabila antara cara dia bercakap, bila bertemu dengan orang, Rasulullah akan disebut, antaranya disebut oleh hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah akan sebut perkataan itu jelas sehingga diulang-ulang perkataan tersebut sampai yang bertanya itu faham apa yang kata-kata yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi faham orang, macam tu, kena ra'i orang punya level IQ lah. Kadang-kadang orang cakap macam ni lain, cakap macam ni lain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah antara gaya ataupun style Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap berdasarkan apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seorang lelaki tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nasi khair, siapakah manusia yang terbaik? Ayu an-nas khair, mana-mana an-nas manusia khair yang terbaik. Jadi bila ada soalan begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu, man tala, man maksud dia siapa, tala panjang, tawil, tala umruhu, siapa yang panjang umurnya. Siapa yang panjang umurnya. Zaman sekarang panjang umurnya macam mana? Kalau zaman Nabi Nuh alaihi salam, ada diceritakan kan, dalam Hasan Al-Basri pernah cerita mengenai Nabi Nuh alaihi salam, dan kita tahu umurnya panjang, 950 tahun. 950 tahun. Ditanya kepadanya, malaikat maut tanya kepada Nabi Nuh alaihi salam, apakah pendapat kamu tentang dunia ini wahai Nuh? Nabi Nuh kata, ia diibaratkan dua pintu sahaja. Masuk pintu ni, keluar pintu sana. Pendek. Walaupun umur Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Umur 300 tahun barulah dilantik menjadi secara official lah. Kena melaksana tugas sebagai Rasul dan juga Nabi. Dalam masa daripada 900 ke 300 ke 950 tahun tu, ada berapa ratus tahun dia tak ramai yang mengikut Nabi Nuh alaihi salam. Itu panjanglah umur umat ketika itu. Dengan manusia pun tak ramai. Tapi zaman sekarang manusia yang makin hari makin ramai. Dan di Malaysia lah baru-baru ni keluar banci, orang lelaki lebih ramai daripada orang perempuan. Kita ada 32 juta. Orang lelaki lebih ramai daripada wanita. Jadi umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai 63, 70, mungkin Isra 80. Tapi ada juga yang Allah Subhanahu wa taala, kita tahu antaranya yang masih lagi aktif dalam kita punya
lapangan politik kita lah, panjang sungguh umurnya 90, 95, 99 kita pun tak ingat. Tapi lah panjang lah, panjang umur dia. Jadi kata Rasulullah, orang bertanya kepada Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Man tala umru. Umurnya panjang, sesiapa umurnya panjang, wa hasuna amaluh, dan elok amalannya. Allah. Elok amalannya, umur yang panjang. Kita pun reflect lah diri kita. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni, zaman yang kita perlu membantu kita jaga kita lah istilahnya. Tak dapat nak bantu secara material, bagi duit ke bagi barang, membantu jiran yang kena COVID-19. Alhamdulillah kan, jiran-jiran kita di kawasan surah Al-Qudus ni, Allah cakna sungguh dengan apa yang berlaku kepada jiran-jirannya. Bukan setakat yang di surah yang kawasan surah Al-Qudus dan tempat-tempat lain. Apabila ada jiran-jiran kena kuarantin, sanggup membantu bagi duit, bagi makanan dan sebagainya. Sampai keluar berita keluar dalam harian Metro. Itu dalam grup ada. Grup kita ada join lah grup blok 2C Sadri ni. Tu dia keluar bagaimana penyewa tak silap kan, dia kena kuarantin, dia letak beg dia kat depan, mungkin paper bag ke beg kertas, letak kat depan pintu, orang nak bagi. Sebab apa? Kuarantin, jadi sampai banyak sangat makanan. Kemudian baru-baru ni juga ada yang kuarantin satu family tak silap kan, kita pun pihak surau menghantar juga makanan, akhirnya dapat bantuan-bantuan yang banyak. Jadi kita perlu, itulah antara amalan-amalan kebaikan yang boleh. Tak mampu secara tu, kita buatlah secara follow SOP. Kebaikan dia supaya orang tak kena penyakit. Kita pun antara dia apa? Kita pakailah mask. Sekarang ni digalakkan pakai 2 lapis, tak apalah pakai 2 lapis mask kalau nak pergi surau kan. Kemudian contoh nak pergi surau, kena bawa sejadah sendiri, contohlah yang besar, bukan saiz kecil. Jadi itu semua juga antara kebaikan-kebaikan amalan baik supaya kita tak menjadi penyebab kepada orang lain kena penyakit. Baru-baru ni ada juga kawan saya seorang duduk dekat junior saya lah, junior belajar dulu di Kedah dan juga di Syria dulu. Ayahnya meninggal, kita pun tak tahu, kita pun riki-riki tanya kawasan ayah dia, pergi masjid, tiba-tiba ada seorang driver teksi ke apa, tak apa nak siap pergi, dikatakan dapat daripada situ berpunca, akhirnya ayah kawan saya ni, junior saya meninggal. Allah, kat mana? Kawasan Gombak tu sana tu. Jadi kita tak naklah jadi macam tu. Jadi kalau kita rasa diri kita tak apa nak sihat, duk bersin-bersin ke apa, kalau rasa macam teruk sangat, kalau nak pergi surau kita hold dulu. Kita hold dulu. Kalau sikit-sikit mungkin okey, tapi kalau teruk sangat kita hold dulu. Jadi itu pun kebaikan buat kita. Jadi umur yang panjang itu kata Rasulullah, siapa yang the best person, the best manusia, the great person ialah umur yang panjang. Allah bagi umur dia panjang, dia baik amalannya. Kemudian bila dah sebut baik, mesti ada yang buruk. Qalu ya Rasulullah. Kemudian mereka bertanya lagi kepada Rasulullah, siapakah manusia wa ayyun nasi syarr? Siapakah manusia yang jahat? Khair, tadi kan yang pertama tadi ditanya kepada Rasulullah, wa ayyun nasi khair. Khair itu baik. Kemudian lawan dia syarr. Kan? Wa ayyun nasi syarr. Jadi siapakah manusia yang buruk ataupun jahat? Maka kata Rasulullah, man tala umruh, siapa yang panjangnya umurnya. Tadi man tala umruh sama juga, tapi man tala umruhu kata Rasulullah, sa'a amaluh, maka teruk ataupun jahat dia punya amalannya, perbuatannya. Allahu Akbar. Umur yang cukup panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tak guna kesempatan yang Allah beri itu buat baik. Kan? Buat baik, tak buat langsung, tak nak tolong orang langsung. Orang minta sedekah sedikit pun tak nak tolong. Nak senyum pun tak nak, kan? Senyum pun sedekah juga. Senyum pun boleh membawa kepada, kan zaman sekarang ni, senyum pun boleh menyebabkan orang rasa seronok. Contohlah kan, orang sakit. Sekarang kita tak boleh nak pergi tengok orang sakit. Malah tak digalakkan langsung pergi hospital, sebab ada kes-kes yang mana pergi hospital boleh terkena COVID-19 pula. Jadi tak galakkan. Jadi kalau sakit sikit-sikit, kita makan ubat dia yang tak teruk, makan ubat kat rumah. Kita sediakan vitamin, kita sediakan Panadol, sediakan ubat batuk dan sebagainya. Jadi ikutlah, kita tengok nasihat. Mungkin kita ada kawan-kawan daripada mungkin pakar yang kerja bahagian farmasi, doktor, dia orang boleh saran. Kita pun ada juga ada kawan-kawan daripada doktor, dia kata boleh makan ubat ni kita beli hari tu, lama dah beli kan, taklah makan lah vitamin C, cuma untuk mengawal flu, dan juga ada panggil
vitamin C, Allah, kita beli juga, ada offer, satu botol 120 biji dalamnya, beli 2 botol dapat 240, tu dia tahan berapa lama, sehari sekali makan pagi-pagi. Vitamin C Buffett, macam tu adalah jual carilah. Yang tu elok untuk dia kata siapa-siapa nak flu dan sebagainya. Jadi macam itulah antara yang kita guna. Jadi dengan umur yang panjang itu sepatutnya kita gunakan untuk mencari kebaikan. Dunia ini ibarat mazra'ah, bustan kata orang Arab. Mazra'ah iaitu tempat bercucuk tanam. Di sinilah kita nak mencari kita punya pahala-pahala, kita nak korek, kita nak tanam, sebab hasilnya esok kita akan dapat di sana. Kita pun tak tahu macam mana. Kita buat je lah amalan kebaikannya. Moga-moga amalan yang dilakukan oleh kita ini dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh menyebabkan ialah pahala tu kalau kita dapat lagi melakukan sedekah jariah. Sedekah tu sedekah jariah tu berterusan, dan juga maksud dia berlari. Jadi sampai kita masuk ke alam kubur pun masih lagi ada sedekah jariah buat kita. Allah, itu the best lah tu kan. Sebab kematian itu masuklah alam kubur bukan ending of the world. Ending of the world juga, tapi bila ada pahala-pahala yang terus mengalir dalam kubur kita itu, Allahu Akbar kan, cerah teranglah kita punya kubur. Jadi bila sebut sebagai umur ni dalam Quran, kita boleh tengok antaranya peluang umur yang panjang itu sepatutnya kita gunakanlah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk buat kebaikan. Bukankah dalam hadis Rasulullah yang lain boleh sebut umur kita akan ditanya apa kita buat kehidupan kita, apa tenaga kita buat macam mana, duit kita belanja ke mana, ilmu kita buat ke mana. Jadi dalam Quran pun antaranya kita boleh tengok surah Yasin, kita duk baca tiap malam Jumaat, ada disebut tentang berkaitan dengan umur. Lah kebetul kita sembang bab umur lah sikit lah. Jadi berkaitan dengan umur, surah Yasin ayat 65. Maksudnya kalau pejam mata semua dah hafal. Maklumlah kita duk selalu baca malam Jumaat, surah Yasin ni semua dah lekat dalam kepala. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Sadaqallahul azim. Mari kita tengok sama-sama dekat mana kata Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan kita tentang umur. Wa man nu'ammirhu. Wa itu dan. Man, sesiapa. Nu'ammirhu, yang kami berikan umur kepadanya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man nu'ammirhu, yang kami beri umur kepadanya, yang mana umur itu panjang. Wa man natilu amruhu, kata Allah Subhanahu Wa Taala apabila melihat kepada tafsir, sesiapa yang kami beri umur yang panjang kepadanya. Bila umur yang panjang itu, kata ulama-ulama tafsir, saya ada antaranya saya petik daripada tafsir Al-Munir yang ditulis, yang disusun oleh ulama besar Syria kita dah meninggal dah, Syekh almarhum Dr. Wabah Az-Zuhaili. Naruddu ila du'afi ba'dal quwwah. Umur yang panjang ini Allah suruh kita tengok kepada kami ni beri umur yang panjang kepadanya, kepada manusia. Panjang, yalah 63 tahun panjang. Ada yang kadang-kadang umur sampai 30 dah sakit macam orang tua-tua. Ada yang sampai 60, 70 pun sihat lagi, boleh naik kuda, boleh naik kuda. Naik basikal pusing tasik Cyberjaya, Putrajaya. Hebat sungguh. Umur yang panjang. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami berikan umur yang panjang kepada manusia, yang mana narudduhu ila da'afi ba'dal quwwah. Tafsir dia lah. Kita nak baca wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Jadi wa man nu'ammirhu, kami beri umur yang panjang kepadanya, nunakkisu fil khalq. Yang mana di sini terjemahannya, tafsirnya, kami mengembalikannya daripada kepada lemah, asal dia kuat. Yalah, dah mula-mula memanglah lemah kan. Lemah, kita lahir lemah. Nak keluar daripada perut ibu, kita tak mampu nak makan sendiri, kita tak mampu nak berjalan. Akhirnya kita mendapat kaki, panjat sana sini. Budak umur 11 tahun dia start mula panjat tangga dan sebagainya, sebab otak dia tengah berjalan, aktif. Nama budak ni lompat sangat kekuatan. Sampailah umur remaja. Ketika umur 18, 17, 18, 19, 20, dia punya lari, dia punya laju. Main bola pun gelicik kan.
kami kembali berikan kepadanya kelemahan selepas dia kuat. Kemudian bila dah kuat, datang balik kelemahan. Bila start umur dah 30-an, 33, 35, Allah, main bola main juga. Tapi tak larat nak lari laju, nampak budak lari laju je. Itu sebab tengok orang main bola pun, bila dah umur 30-an, yang striker dah tak boleh jadi striker dah. Habis-habis pun dia curi ayam. Jadi defend lah. Main wing tak boleh. Yang umur yang 30-an tak ada. Dia pun lari tak laju dah. Jadi bila kata Allah SWT kami beri umur yang panjang, kemudian Allah sebut lagi nunakishu fil khalq, yang mana daripada lemah jadi kuat, daripada kuat jadi lemah, dan juga daripada wal ajzu ba'da nasyat, lemah datangnya lemahnya diri kita selepas kita aktif kan. Dah tua-tua tak aktif lagi. Ada juga aktif naik basikal, tak apalah, aktif lagi. Ada yang tak larat, tapi juruti ramai tak larat. Baru-baru ni keluar pula dalam data Malaysia champion KKM pula. Champion apa? Champion obesity nombor 1 di kalangan negara ASEAN. Tu dia. Memang betul pun. Sekarang ni ramai. Zaman PKP ni pula, Allah, makan tak berhenti pula. Jumpa kawan-kawan lama tak jumpa. Weh, badan bulatnya. Kata, mau tak makannya. Tu dia. Orang kata salahkan vaksin. Memang pun vaksin bagi lapar juga kadang-kadang. Jadi balik kepada ayat Allah SWT surah Yasin ini, wa man nu'ammirhu nunakis fil khalq. Kami beri umurnya yang panjang. Kami juga memberi tenaga kepadanya kuat, kemudian akan jadi lemah balik. Dulunya aktif akan jadi tak aktif, lemah. Afala ya'qilun. Afala ya'qilun. Apakah mereka semua tak berfikir tentang penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini? Umur yang panjang. Tengok siapa yang cipta tubuh badan kita ni. Kan? Dah ada kekuatan masa muda tu, masih aktif, kenapa tak buat kebaikan yang banyak? Takkan nak tunggu dah tua-tua tak larat baru nak cari pintu masjid ke pintu surau ke nak buat kebaikan. Jadi waktu tu susah sedikit kan, jalan pun slow lah dan sebagainya. Jadi waktu yang kita ada kekuatan, itulah waktunya. Umur yang panjang Tuhan beri kepada kita buatlah kebaikan sebesar zarah sekalipun yang boleh, insya-Allah akan menjadi penyebab kepada pemberat timbang kita esok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang ayat surah Yasin ni Allah kata beri umur yang panjang kepada kita. Kemudian ada proses manusia. Macam mula dengan lemah, kuat dalam penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak berfikir ke afala yaqilun, siapa cipta semua ni? Cara tak langsung Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita, Allah lah yang maha berkuasa, yang menciptakan sesuatu itu dari tiada kepada ada, dan kepada tiada balik. Kita pun sama, daripada tiada, tak ada asal-asal. Dunia ni pun sama juga, daripada tak ada ada, betul esok tak ada. Itulah proses kitarannya. Makhluk itu maksudnya dicipta. Makhluk dipanggil ismul maf'ul. Belajar bahasa Arab tahulah, dia ada 10 kata rangkaian. Makhluk itu berasal daripada perkataan khalaqa, past tense. Dia punya present tense dia yakhluqu. Khalaqa yakhluqu. Khuluq tu penciptaan. Khaliq, orang yang mencipta. Makhluk dicipta. Kita ni semua makhluk lah. Tapi kita mau dalam bahasa Melayu, makhluk tu semua dikatakan apa? Dia hantu-hantu dan sebagainya. Bukan. Makhluk tu maksud dia yang dicipta. Jadi ayat ni surah Yasin juga, Allah beri umur kepada kita, kita gunalah manfaat dengan sebaik-baiknya. Wa man nu'ammirhu nunakis fil khalqi nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Surah Yasin 68. Jadi kita tengok ayat Quran yang lain pula berkaitan dengan umur juga. Iaitu surah Fatir ayat 37. Surah Fatir ayat 37. Ni ada tulis aktif basikal. Ya. Alhamdulillah ya. Bila sebut basikal, habis Putrajaya dia pusing sampai ke Sebujaya semua dia pusing. Di Putrajaya ni pula semua orang keliling kita pun datang, tapi sejak PKP ni orang keliling kita tak boleh masuk. Tapi nampak macam duk tengok-tengok, duk perhati ada jugalah daripada luar masuk juga dalam Putrajaya ni. Tapi insya-Allah kan manusia kita cuba kekalkan kesihatan kita supaya rebut benda 5 sebelum 5 dan antaranya ialah apa dia? Sihat sebelum sakit, supaya kita ada peluang untuk melakukan amal-amal kebaikan. Jadi mari kita sama-sama tengok kenapa pentingnya umur kita ini sebelum kita guna dengan sebaiknya, sebelum kita masuk ke alam kubur. Yang mana kita nak relate dengan hadis Rasulullah tadi. Bila ditanya oleh seorang lelaki siapakah manusia terbaik, Rasulullah jawab, mereka ialah yang panjang umurnya, yang buat amalan kebaikan. Itu manusia yang terbaik.
Manusia yang bukan yang ayun nasih syar kata, manusia yang jahat pula bila ditanya kepada Rasulullah, man tala umruh, yang panjang juga umurnya, sa'a amalu, tapi amalannya tak berapa nak best, jahat lah maksud dia. Jadi bila tengok balik ayat Quran ni dalam surah Fatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat ini sebagai refleksi juga buat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Wa man waja'akumun nadhir. Fadhuku fama lizzalimina min nasir. Sadaqallahul azim. Surah Fatir ayat 37. Qala Allah Ta'ala. Ini cerita dia apa? Cerita keadaan orang yang dah masuk kubur. Kita belum lagi masuk kubur kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita kepada kita perkara-perkara yang gaib supaya kita bersedia untuk bertemu dengan pencipta kita, supaya kita esok masuk ke alam kubur kita punya investment, bekalan-bekalan yang cukup supaya kita dapat menyelamatkan diri kita. Semuanya nak bila sebut kat budak-budak pun, mereka pun kata nak kembali, nak masuk neraka ke syurga. Semua sebut nak masuk ke dalam syurga. Jadi ini cerita dalam alam kubur, alam gaib yang kita belum rasa lagi. Tapi kita dapat tahu cerita-cerita alam ghaib itu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga mungkin cerita-cerita daripada alim ulama dan sebagainya. Jadi kata Allah, wahum yastarikhuna, dan mereka, wahum dan hum mereka, yastarikhuna fiha. Kalau terjemah dalam bahasa Arab, yastarithuna fiha, mereka menjerit-jerit meminta tolong di dalam kubur. Kita pun kalau aksiden ke, kita nak jatuh tangga ke, kita nak jatuh bangunan tinggi ke, wal iyazubillah, janganlah kita duk jatuh dekat kawasan ahli qaryah surah Al-Qudus ni ada apartmen Sadri, ada apartmen Jintan, ada apartmen yang sebelah tu kuartus Raudah, bangunan tinggi-tinggi, wal iyazubillah, tak ada kita nak terjun, tak ada kes lagi kita nak terjun kan. Kalau kita terjun, kalau minta tolong kat siapa, kita akan jerit kuat-kuat lah. Begitu juga kita kalau aksiden, kita pun akan jerit kuat-kuat. Bila tu keluar paper last year ke awal tahun hari tu, dijumpai highway belah mana, pantai timur ke Lebuh Raya utara selatan, kereta aksiden duduk dalam gaung jama, orang tak nampak, tiba-tiba rupanya dah meninggal dalam tu, tinggal rangka. Mungkin waktu PKP 110 kot hari tu, Allah, kita pun tak sangka. Agak ni jerit kuat-kuat, orang tak perasan waktu malam mana ada orang lalu waktu tu. Kita duduk Putrajaya pun naik kereta malam-malam balik pada surau dan sebagainya. Walaupun kedai buka sampai pukul 10, pun dah rasa seram dah kan. Itu pernah berhenti dekat jambatan, dekat pejabat PM, ada nampak rumah PM kat ni, antara pukul 8-10. Kereta tak ada, konon nak ambil selfie lah, bawa kamera kan, tonton tengah-tengah jalan. Tiba-tiba bunyi macam ada orang jerit bawah kita. Kita pun pusing belakang tengok, ada hantu ke apa. Cepat-cepat patah balik rumah, tak berani nak tunggu lama-lama. Nak jerit tak ada tapi ketakutan tu ada. Kenapa? Yalah, kita benda gaib, satu benda yang menakutkan lah buat kita. Jadi cerita ni cerita gaib. Mereka dalam kubur ni, wahum yastarikhuna fiha, mereka meminta bantuan dalam kubur. Apa bantuannya? Apa yang mereka jeritkan itu? Rabbana akhrijna na'mal salihah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Mereka jerit, wahai Tuhan kami, akhrijna na'mal salihah, keluarkan kami daripada kubur ini. Untuk apa? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Na'mal salihan, kami nak melakukan amalan-amalan salih
ghairal ladzi kunna na'mal, yang tak pernah kami buat dulu waktu kami hidup dulu, amalan-amalan yang soleh. Tak pernah buat. Tu dia, umur dah cukup panjang dah, bagi cantik punya umur tak pernah buat. Jadi bila masuk ke dalam kubur, barulah mereka nak menjerit-jerit, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tu dia, mengadu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarkan kami daripada kubur ini supaya kami dapat buat amalan soleh. Apa Allah Subhanahu wa taala jawab? Awalam nu'ammirkum. Nah, kalau kita duk baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ni, macam-macam cerita, macam-macam ada ayat-ayat Allah yang berdialog dengan kita, rasa macam kita berdialog. Awalam nu'ammirkum. Apakah bukan kami telah beri umur kamu yang panjang masa kamu hidup di dunia? Tu dia. Dah terlambat, dah masuk alam kubur, barulah nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarkan kami daripada lubang kubur supaya kami dapat buat amalan kebaikan yang mana kami tak pernah buat langsung waktu kami hidup dulu. Tu dia, Allah jawab, awalam nu'ammirkum, bukankah dah bagi cukup umur yang panjang kepada kamu? Dah masuk barulah menyesal, kan? Ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Apa-apa sebenarnya kami dah beri peringatan kepada apa orang yang mau ingat. Wa ja'akum nadhir. Dan juga datang kepada kamu. An-nadhir ni boleh diterjemah juga, tafsir ada menyatakan peringatan. Ada yang menyatakan, ulama tafsir kata, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul yang telah diutuskan, beri peringatan, buat baik macam ni, macam ni, buat jahat macam ni. Esok nak masuk ke syurga kena buat macam ni. Nak buat, kalau masuk neraka macam ni, akan menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka. Tapi di sana juga ada ulama menyatakan, mufassirin menyatakan, waja'akum nadhir ini, dia punya tafsirnya, bukankah telah datang peringatan kepada kamu itu asyai, uban. Uban juga tanda tua. Dah tua-tua, dah sampai umur macam ni, takkan nak buat perkara bukan-bukan nak. Kita pun tengoklah, sekarang ni umur 30-an pun dah berubah, kan? Rasulullah SAW pun sendiri beruban memikirkan ayat, iaitu fastaqim kama umirt, dalam surah Hud. Rasulullah fikir, Allah, sebab apa? Fastaqim kama umir, berpegang teguhlah seperti mana yang telah aku suruhkan kepada engkau, wahai Rasulullah, dan juga kepada kita, itu buat amalan kebaikan. Nak buat baik ni kena konsisten. Macam tu Rasulullah memikirkan ayat tu sampai beruban. Dah datang uban, tanda tua, takkan tak peringat lagi. Kita pun tengoklah kepala kita, rambut kita dah beruban ke belum. Hak muda beruban, mungkin ada katakan penyakit, kan? Ada dikatakan penyakit. Tapi itulah kita, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Fatir ini ayat 37, peringatan telah diberi. Datangnya peringatan dari Rasulullah, datang peringatan daripada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah datang peringatan juga daripada diri kita, iaitu rambut kita dah beruban, umur yang panjang. Jadi bila kamu semua nak minta keluar daripada kubur, dah it's too late, kata orang putih. Lambat sangat. Jadi fadhuku, rasalah kamu semua azab kubur ini. Fama lizzalimin min nasir, maka bagi orang yang zalim ini tidak ada bantuan bagi mereka. Macam tu sekali. Umur yang panjang, kita umur berapa kira-kira, Allahu Akbar. Peluang ada tu kita gunalah sebaik-baiknya, kan? Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit. Lagi apa? Lima benda. Kaya sebelum miskin, muda sebelum tua. Waktu muda ni lah kita nak guna, ada tenaga tu. Esok dah tua-tua mungkin tak larat, susah juga. Jadi kita boleh tengok ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi surah Fatir ayat 37. Kita tengok surah Yasin ayat 68. Allah beri umur dah kepada kita, yang mana Allah sebut awalam nu'ammirkum dalam surah Fatir ayat 37, dan juga waman nu'ammirhu, bukankah kami telah beri umur yang panjang kepada kita. Kita pun tak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tengok kepada surah Fatir tadi, dah masuk dalam kubur baru nak menyesal. Jadi kita gunalah peluang yang ada kita hidup di dunia ni, buatlah kebaikan walaupun sedikit.
Itu yang ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan memandang remeh kepada kebaikan sekecil mana sekalipun. Kadang-kadang kita tak sangka kebaikan yang seremeh sekecil tu boleh jadi pemberat kita di hari akhirat. Dan kita pandang remeh, kita pun tak tahu. Kan? Kita pun tak tahu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Buatlah kebaikan. Carilah kebaikan. Moga-moga ia asbab buat kita untuk menjadi pemberat kepada amalan kita yang belah timbangan kita sebelah kanan. Kemudian ada juga ayat-ayat Al-Quran yang lainnya lah, kita ambil sempena Muharram ni kan, umur bertambah. Antaranya pernah saya huraikan juga di surah Al-Qudus kita, iaitu pada surah Al-Ahqaf ayat 15-16. Apabila sampai umur 40 tahun disebut sini, wa balagha arba'ina sanah, apabila sampai umur 40 tahun, yang mana kalau tengok asbabun nuzul ayat ni merupakan doa dari Nabi, merupakan doa daripada Sayyidina Abu Bakar, kerana dia best friend dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang cerita, tak apa kita baca doa ni. Iaitu apa dia? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu waslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Qala, Sayyidina Abu Bakar asalnya, tapi ada dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, boleh tengok. Rabbi auzi'ni, ya Allah ya Tuhanku, berilah kesempatan kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, aku bersyukur dengan nikmat yang kau telah berikan kepadaku. Banyak sangat nikmat, kita boleh bilang kan. Wa ala walidai, dan juga ke atas kedua ibu bapaku. Ni asalnya doa daripada Abu Bakar. Diceritakan Abu Bakar, mak bapak dia pun semua masuk Islam. Anak-anak beranak, kita pun tahu bagaimana keluarga Sayyidina Abu Bakar, Aisyahnya, Asma'nya, semua anak-anak Abu Bakar semuanya menjadi somebody yang mempertahankan agama Islam. Kemudian lagi, wa an a'mal salihan tardah, dan aku ada beri kesempatan kepadaku supaya aku dapat membuat amalan salih, yang mana amalan salih yang kau redha. Waslih li fi zurriyyati, dan memperelokkanlahku pada zuriat-zuriatku, ialah anak-anak kita, kaum keluarga kita. Kita pun tak tahu macam mana esok, adakah keluarga kita ni, anak-anak kita mendoakan kita esok apabila kita masuk ke alam kubur. Inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertaubat kepada kamu. Perkataan inni tubtu ilaik ini, kata ulama mufassirin, apabila sampai umur 40 tahun, memperbanyakkanlah taubat. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku ini daripada orang-orang Islam. Boleh buka dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Jadi sebagai penutup, kita pun dah nak sampai isyak 8.40, dah azan lah 8.45. Jadi ada dinyatakan oleh Wahab bin Munabbih, antara ulama lah juga Wahab bin Munabbih ni. Kalau cerita-cerita mengenai kata-kata hikmah pun banyak juga daripadanya. Tertulis dalam buku Safwatus Safwah dan juga Az-Zuhud Al-Kabir daripada Imam Baihaqi. Katanya Wahab bin Munabbih ni, aku telah membaca dalam Taurat. Katanya setiap malam Allah Subhanahu wa taala memanggil umur sekian-sekian, orang yang umur sekian-sekian. Di mana Wahab bin Munabbih kata Allah memanggil orang yang umur 40 tahun, orang yang berumur 50 tahun, orang yang berumur 60 tahun, sampailah orang yang umur 70 tahun. Kata Wahab bin Munabbih, abna al-arba'in, orang yang berumur, abna anak-anak, tapi kita terjemah orang yang berumur 40 tahun. Zar'a qaddana hasisaduh, kamu telah menanam kebaikan-kebaikan, benda-benda yang kamu buat dulu. Sekarang umur 40 tahun lah kamu akan mendapat hasilnya. Jadi kebaikan yang kita buat dulu, kalau dah lekat kat diri kita, kita kekal, kita boleh. Tapi kalau benda buruk kita lakukan sejak dulu, mungkin susah kita nak buang. Itulah, kita usahalah. Kemudian abna al-khamsin, umur 50 tahun. Hallimu ilal hisab, reflektlah diri kamu, reflektlah diri kita, hisablah diri kita. Madza qaddamtum wa madza akhartum, apa yang telah kamu lepas dan apa yang kamu belum buat lagi. Itu maksudnya. Abna as-sittin, umur 60 pula. La azartum, dah 60 buat perangai lagi. La azartum, tidak ada uzur, keuzuran. No excuse for you. 60. Orang Kedah kata apa? Kubur kata rumah, kata pi, kubur kata mai. Itu kata orang Kedah lah. Kemudian abna as-sab'in, umur 70 tahun. Addu anfusakum fil mauta, persiapkanlah diri kamu ke arah kematian. Jadi itulah penutup. Jadi kita reflect lah diri kita. InsyaAllah umur makin bertambah, kematian pun menjemput kita bila-bila, lebih-lebih lagi dalam suasana COVID-19 ini. Jadi insyaAllah moga-moga kita diberi ruang untuk terus kita boleh buat amal kebaikan
dengan keikhlasan daripada amal kebaikan kita itu menjadi pemberat asbab, pemberat kita diterima amalan kita, supaya kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita dapat husnul khatimah insya-Allah. Jadi sebagai penutup, yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang pada saya sendiri. Kita akan jumpa lagi pada kuliah secara online minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.